Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana min hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa mawlaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, malam ini insyaallah kita sambung membaca, memahami dan mengambil manfaat daripada isi kitab Kekeliruan Ummah. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita sampai ke muka surat 23. Nah. Baik, yang ke-6. Ini adalah contoh. Kalau kita belik ke belakang ke buku 1 persatu, ini untuk menjawab persoalan, adakah benar tidak boleh kita melakukan perkara baharu jika tidak pernah dibuat atau tidak pernah disuruh oleh Rasulullah SAW? Kerana sekiranya kita melakukan perbuatan yang tidak pernah dibuat atau disuruh oleh Rasulullah SAW, maka itu kita telah melakukan bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat. Ya, jadi soalannya, benarkah? Jadi dijawab di situ, pernyataan di atas tidak benar. Tidak semestinya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW maka haram kita lakukan. Bid'ah dhalalah maksudnya haram atau sekurang-kurangnya makruh. Jadi tidak semestinya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu haram, kerana yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu namanya at-tarku, tinggal dalam ilmu usul fiqh tidak menjadi dalil bahawa perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah satu perbuatan yang haram, semata-mata menjadi dalil bahawa harus kita meninggalkan. Maksudnya kalau Rasulullah SAW sendiri meninggalkan perbuatan tersebut, maka kita boleh meninggalkan. Adakah haram? Itu kena tengok dalil lain. Ya, barangkali ditinggalkan oleh Rasulullah dan haram, tapi tidak mustahil juga ditinggalkan oleh Rasulullah perbuatan tersebut disebabkan sebab-sebab yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Al-Quran memberi panduan kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang dibawa, yang diberi oleh Rasulullah, maka ambil, amalkan, buat. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW akan kamu, maka hendaklah kamu berhenti. Jadi yang kita disuruh meninggalkan adalah apa yang Rasulullah SAW larang, jangan buat. Tapi apa yang Rasulullah SAW tak buat, tidak dikatakan kita mesti tinggal. Ayat Quran tak kata wa ma lam yaf'alu fantahu. Apa yang Nabi tak buat, maka jangan kamu buat. Itu tidak disebut demikian. Apa yang Nabi larang, itu kamu jangan buat. Tapi apa yang Nabi tak buat, belum tentu Nabi larang. Baik, seterusnya, perbuatan Rasulullah SAW cuma 1/3 daripada 1/4. Apa maksud 1/3 daripada 1/4? Iaitu sunnah Nabi adalah salah satu daripada 4 sumber hukum yang disepakati oleh para ulama. Ada lagi 8 sumber hukum yang ada khilaf, tapi yang disepakati secara umum oleh para ulama ada 4. 2 yang utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah.
dan lagi dua sabit dengan Quran dan Sunnah juga, iaitu ijma' dan qiyas. Jadi sunnah cuma satu daripada 4. Baik. Dan sunnah Nabi SAW boleh dikelaskan kepada 3. Pertama, sunnah qauliyah, sunnah perkataan, apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, itu satu. Yang kedua, sunnah fi'liyah, apa yang Nabi buat. Yang ketiga, sunnah taqririyah, apa yang Nabi iktiraf, berlaku satu perbuatan di hadapan Rasulullah SAW, Nabi approve, seperempatnya Nabi diam. Kerana apa? Kerana sekiranya perbuatan tersebut haram, nescaya Nabi SAW akan melanggar. Sebab tugas Nabi, sifat Nabi yang wajib at-tabligh, menyampaikan. Berlaku perkara haram daripada Nabi SAW, Nabi SAW akan menyampaikan bahawa perbuatan tersebut haram. Tiba-tiba Nabi diam. Jadi kita boleh istimbat hukum di situ bahawa perbuatan yang berlaku itu tidak haram. Sunnah qauliyah, perkataan. Sunnah fi'liyah, perbuatan. Sunnah taqririyah, pengiktirafan. Jadi apa yang Nabi tak buat, kita kata perbuatan Nabi itu cuma 1/3 daripada sunnah, dan sunnah 1/4 daripada semua hukum yang disepakati. Jadi bila kita kata Nabi tak buat maka haram, seolah-olah kita ignore dalil-dalil yang lain. Mana kita buang sunnah qauliyah? Ada benda yang Nabi tak buat tapi Nabi suruh. Ada di sana sunnah taqririyah yang Nabi tak buat dan Nabi tak suruh, tapi orang lain buat, Nabi approve. Dan mana pula dibuang dalil Al-Quran? Mana nak dibuang dalil ijma'? Kenapa sampai tadi pakai qiyas? Jadi ini menyempitkan sumber hukum itu. Apabila kita kata sesuatu perkara Nabi tak buat, maka haram kita buat, tidak semestinya. Baik, jadi dia berilah contoh. Contohnya Sayyidina Bilal dengan solat sunat wudu, Sayyidina Khubayb ibn Adi al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, iaitu sembahyang sunat sebelum dibunuh. Rifa'ah ibn Rafi' az-Zurqi, iaitu mereka bacaan dalam sembahyang selepas sami Allahu liman hamidah, dia membaca bacaan yang tidak diajar oleh Rasulullah SAW, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Baik, itu namanya takrir, Nabi ikrar. Tapi di situ ada orang bangkang, kata dia, okeylah, sahabat mereka satu bacaan baru, Nabi iktiraf. Jadi dengan pengiktirafan Nabi SAW tersebut, maka kita tahu perbuatan itu boleh. Tapi kalau kamu mereka benda baru, Nabi SAW dah wafat, bila masa Nabi nak iktiraf, macam mana kamu tahu perbuatan kamu itu okey? Jawapannya adalah apabila Nabi SAW mengiktiraf perkara baharu yang elok yang dibuat oleh para sahabat, sebab bukan semua perkara baharu Nabi iktiraf, ada juga perkara baharu yang sahabat buat Nabi larang. Jadi kita dapat faham perkara baharu kalau elok diiktiraf, itu sunnah Nabi, cara Nabi. Tidak Nabi tolak segala yang baharu, Nabi tengok dulu, kalau elok dengan syariat begini, bagi dia iktiraf. Tapi kalau perkara baharu tersebut bertentangan dengan syariat begini, bagi dia larang. Sebagaimana contoh yang kita berikan dulu, sujudnya Sayyidina Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu pada Nabi SAW, Nabi larang. Baik. Jadi daripada situ kita istimbat satu kaedah bahawa perkara baharu sekiranya baik maka itu kita iktiraf, sekiranya buruk maka kita tolak. Mana kita dapat kaedah daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila berlaku satu perkara baharu di hadapan kita, kita nilai baik atau buruk. Mana boleh Ustaz, sesuka hati kita je nak kata baik buruk? Bukan sesuka hati. Baik buruk berdasarkan dalil-dalil syarak, berdasarkan sumber-sumber hukum tadi. Kita cek, oh baik, kita iktiraf. Buruk, baru kita tolak. Dan begitu juga yang membaca doa iftitah diiktiraf oleh Nabi SAW, yang membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaat sembahyang, Nabi puji, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah, kasih kamu pada surah Al-Ikhlas itu akan memasukkan kamu dalam syurga. Baik, sampai kepada contoh yang ke-6, iaitu sahabat Nabi menjadikan surah Al-Fatihah sebagai ruqyah,
Ruqyah di sini maksudnya rawatan. Dibaca satu bacaan dengan niat nak merawat. Itu namanya ruqyah. Kalau kita terjemahkan, mungkin bunyinya itu tak berapa tepat, jampi. Jadi dibaca Al-Fatihah itu untuk merawat. Dan Rasulullah SAW membenarkan perbuatan itu dan bertanya, wa ma yudrika annaha ruqyah. Kisahnya agak panjang, ya. Boleh diringkaskan. Sekumpulan sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim, mereka bermusafir dan mereka singgah di satu kampung. Mereka ketika itu perlu kepada makanan, lapar, jadi mereka minta izin daripada orang kampung, boleh tak kalau kami ini jadi tetamu kamu? Ini adat yang baiklah untuk orang Arab. Walaupun di zaman jahiliah ada juga adat mereka yang baik, iaitu mereka ni kalau ada tetamu memang mereka muliakan. Dan malah kalau tetamu mereka disakiti, itu merupakan satu aib kepada mereka. Barangkali mereka sampai memerangi orang yang menyakiti tetamu mereka. Jadi alhamdulillah kalau diterima permintaan mereka, makan free lah, free, dapat rehat. Tapi ditolak. Orang kampung tu tak sudi menjadikan sahabat-sahabat Nabi tadi sebagai tetamu mereka. Jadi akhirnya sahabat Nabi itu berehatlah di pinggir kampung. Berehat di situ, takdir Allah, ketua kampung disengat oleh jengking kala. Jadi mereka cuba ubat ketua kampung mereka, ketua kabilah mereka tu tak berjaya. Jadi seorang bagi idea, kata dia, kok-koklah di kalangan yang duduk di tepi kampung tu ada yang tahu merawat. Yelah, orang sakit ni macam-macam. Atau dengar ada orang boleh berubat, pergi, walaupun jauh, walaupun mahal. Jadi cuba tanyalah, mana tahu. Bila ditanya, maka sahabat Nabi SAW tu terfikir, tadi kami minta untuk bertamu, mereka tak sudi. Jadi dia letak syarat. Boleh, dia kata, saya boleh merawat. Syaratnya, kalau sembuh ketua kampung kamu tu, kami nak beberapa ekor kambing. Kambing golek ke, kambing apa, panggang ke, terpulanglah nak makan. Itu namanya ji'alah atau ju'alah. Yang mana dia janji, kalau berjaya, kami bayar. Dia berbeza dengan ijarah. Ijarah sewa ni, ijarah tenaga. Kalau kamu datang kerja, saya bayar. Berjaya tak bayar, nombor dua, nombor gaji. Jadi komisen. Kalau kamu berjaya, kadang-kadang dia combine juga macam menjual kereta. Kan, menjual kereta ada gaji tetap dia. Datang kerja dia hari-hari dapat gaji. Tapi kalau atas satu kereta dia jual, kamu berjaya jual kereta model ni, sekian banyak kamu dapat. Kalau model ni, sekian banyak kamu dapat. Itu namanya jual. Kalau kamu berjaya sembuhkan ketua kampung kami, okeylah, kami setuju bagi beberapa ekor kambing. Jadi sahabat Nabi itu pergi baca Fatihah. Sebab itu kita jangan tinggalkan baca Fatihah ni dalam sembahyang dijadikan rukun. Di situ tu tersimpul isi-isi Al-Quran dalam itu. Jadi bila dibaca Fatihah, takdir Allah sembuh. Terus bikas, cergas, dah tak ada macam sakit lagi. Jadi dapatlah 6 ekor kambing atau berapa ekor kambing, Allah alam, beberapa ekor disebut di situ. Jadi nak makan, kata sahabat, berkata kita tanya Nabi lah dulu. Itu sahabat hati-hati. Boleh ke buat macam tu? Kok tak patuh syariah pun? Tak syariah compliant pun ambil kambing dengan baca Fatihah. Tanya Nabi SAW dahulu. Jadi Nabi SAW iktiraf. Kata Nabi SAW, wa ma yudrika annaha ruqyah. Nabi cuma tanya, macam mana kamu tahu Fatihah itu boleh buat rawatan? Sebab Nabi belum sebut lagi. Tapi Nabi tak larang. Apa dalil? Nabi SAW bersabda, jangan lupa tu, bahagian saya tu ada tu. Bahagian Nabi SAW ada. Sebab asalnya Fatihah tu Nabi yang sampaikan. Kalau haram, itulah Nabi SAW tak minta bahagian. Baik. Seterusnya, contoh kedudukan imam dan makmum dalam solat berjemaah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma adalah orang yang pertama sepupu Nabi. Tapi sepupu Nabi yang kecil, kanak-kanak. Pada masa Nabi SAW berdakwah, sahabat-sahabat lain yang berjuang dah dewasa, beliau masih kanak-kanak. Beliau adalah orang pertama yang mempraktikkan keadaan di mana dalam solat berjemaah, imam hendaklah berada di hadapan makmum dan tentulah makmum berada di belakang imam. Sebelum tu tidak macam tu. Tapi Abdullah bin Abbas ni dia buat macam tu. Bila dia jadi makmum, dia duduk di belakang. Dan Nabi SAW selepas solat setuju dengan perbuatan beliau.
Walaupun Nabi SAW tak ajar, tapi sebab baik kan makmum kena ikut imam. Senanglah kalau imam duduk di depan. Kalau sama dah ikut tak payah. Jadi Nabi suka dan Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala supaya menambahkan ilmu dan pengetahuan kepadanya dalam urusan agama. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, kau bagilah dia faham dalam urusan agama dan ajarlah pada dia takwil, maksudnya tafsir, biar dia faham Al-Quran. Dan Masya Allah, Allah perkenankan doa Nabi SAW, Sayyidina Umar bin Abbas ni menjadi orang yang alim. Lebih-lebih lagi dalam mentafsirkan Al-Quran, banyak tafsir itu nanti bila kita susul gaduh, sumbernya daripada Sayyidina Umar bin Abbas. Kemudian ada lagi sahabat mereka dan Nabi approve. Itu di situ kita dapat istimbat bahawa benda-benda yang direka ni tak mestinya ditolak. Kalau elok di approve. Iaitu pada masa Rasulullah SAW, orang yang datang awal akan memberitahu orang yang masbuk berapa rakaat yang dia telah tertinggal. Katalah kita sampai lambat, imam dah sembahyang 1 rakaat. Jadi orang-orang yang dah sembahyang awal tu, dia tengok ada orang datang lambat, dia buat isyarat. Kat satu Malaysia 1 rakaat anda tertinggal. 2 rakaat. Orang zaman sekarang tak faham ni, kalau 2 macam ni, peace dia jawab nanti. Jadi orang yang datang lambat, dia kejar, dia dah tahu dia tertinggal 1 rakaat, dia buat 1 rakaat, nanti sampai lama-kelamaan dia sama dengan imam. Yang jenuh kalau macam ni, orang jenuh nak ngejar je, 3 rakaat nak kena kejar, nak pergi sama, nanti salam sama dengan imam. Jadi satu hari Sayyidina Mu'az bin Jabal, dia datang masbuk, datang terlambat. Jadi kawan-kawan dah bagi isyarat lah berapa dia tertinggal, dia tak tahu. Dia tak tahu saja isyarat yang lebih daripada sahabat yang lain. Dia terus masuk solat berjemaah, dia terus ikut kat mana Nabi SAW ketika itu berada. Jadi pelik lah, cara pada masa itu pelik. Tapi bila bagi salam, tadi dia tertinggal berapa, dikira dia sempatkan Nabi SAW misalnya 2, dia tambah lagi 2 kalau sembahyang zuhur, asar ataupun isyak. Dan apabila Rasulullah SAW melihat perbuatan Sayyidina Mu'az, bukan Nabi marah kata bid'ah masuk neraka, tak. Nabi SAW cuba beritahu, sanna lakum Mu'az, Mu'az dah buat satu cara yang baik untuk solat kamu. Jadi sejak daripada itu, yang masbuk tak adalah terkejar-kejar lagi. Buatlah ikut, kalau imam tengah sujud, sujudlah. Imam tengah tahiyat awal lah. Nanti bagi salam, berapa yang tertinggal tu tambah. Seterusnya, contoh yang ke-9, Bani Zuhair bin Syaiban bertawassul kepada Nabi SAW. Ini elok kalau kita hadir dalam maghrib tadi pun elok, sebab kita tengah dalam bab membincangkan makam khaliq, iaitu Allah SWT, dan makam makhluk, itu yang selain daripada Allah. Tawassul ni, orang yang tidak faham kedudukan khaliq dan makhluk ni, dia boleh mengatakan syirik. Siapa yang berdoa secara tawassul, orang itu telah melakukan perbuatan yang syirik, dan bukan syirik khafi macam riak. Riak pun syirik juga. Kita semayang nak tunjuk ke orang, kita sedekah nak bagi orang puji, itu namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tapi bagi sahabat-sahabat kita, mereka mengatakan siapa yang doa secara tawassul itu melakukan syirik akbar. Syirik akbar maksudnya terkeluar daripada Islam, jadi kafir. Sedangkan sebelum daripada datangnya Al-Imam Ibn Taymiyah dengan fatwa beliau, ulama telah ijma' mengatakan berdoa secara tawassul hukumnya sunat. Maksudnya nak doa tanpa tawassul boleh, tak ada masalah. Tapi nak doa secara tawassul dapat pahala dan aqrab ila istijabah, lebih hampir untuk diperkenalkan. Kenapa? Sebab pertama, Nabi SAW yang mengajar tawassul. Dan kalau tak diajar pun, Nabi SAW mengiktiraf tawassul. Baik, dalam kes ni yang Nabi SAW iktiraf dalam satu peperangan melawan tentera Parsi, orang Islam yang dipimpin oleh Bani Zuhair bin Syaiban bertawassul dengan Nabi. Maksudnya, ya Allah, dengan berkat Nabi-Mu, kau berilah kemenangan kepada kami. Jadi bila sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, Nabi tak larang. Kalau syirik, niscaya Nabi larang.
Sebab antara misi Nabi SAW yang besar adalah menghapuskan syirik dan memantapkan tauhid. Mustahil Nabi tak larang kalau syirik. Instead, apabila dapat bertemu Nabi SAW, Nabi mengatakan bi nasr, dengan akulah mereka dapat kemenangan. Maksudnya dengan sebab aku Allah berikan kemenangan kepada mereka. Ya. Yang Nabi SAW ajar, yang saya rasa saya pernah sebut, kisah yang orang buta nak celik. Jadi Nabi SAW kata, kalau nak pergi ambil wudu elok-elok, kemudian sembahyang 2 rakaat, kemudian doa dengan doa ni. Tengok, ini Nabi yang ajar doa. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Itu tidak ada tawassul lagi. Wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Situ dah ada tawassul. Dan aku bertawajuh kepadamu, aku menghadap kepadamu dengan Nabi Muhammad, Nabi rahmat. Siapa yang ajar lafaz macam tu? Nabi sendiri. Mustahil Nabi SAW ajar kalimah yang syirik kepada umat. Jadi di situ ada tawassul. Kemudian ya Muhammad, menyebut nama Nabi pula. Nabi ajar, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqda. Sesungguhnya aku bertawajuh denganmu kepada Tuhanku pada hajatku supaya diperkenankan. Jadi tawassul, oleh itu sepakat ulama mengatakan sunnah. Sehinggalah datang Imam Ibn Taymiyah pada kurun yang ke-7 Hijriah mengatakan bahawa tawassul dengan orang yang hidup boleh, tapi tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia itu tidak boleh. Jadi dah lari daripada ijma'. Sebab tu walaupun Imam Ibn Taymiyah ni orang alim, banyak ilmu beliau, bukan setakat beliau alim, malah anak-anak murid beliau pun ramai yang alim-alim. Al-Imam Ibn Katsir pernah mengaji dengan beliau. Al-Imam Az-Zahabi anak murid beliau. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali pun anak murid beliau. Jadi dia bukan saja alim, boleh mengalimkan orang lain. Tapi kenapa ulama-ulama ramai yang menolak Al-Imam Ibn Taymiyah? Kerana disebutkan tidak kurang daripada 60 masalah di mana Al-Imam Ibn Taymiyah melanggar ijma'. Maksudnya ulama sebelum beliau dah sepakat, beliau datang, beliau nambah. Salah satu daripada ini adalah masalah tawassul. Yang lebih serius yang menyebabkan beliau dipenjarakan, fatwa beliau berkenaan dengan ziarah makam Nabi SAW. Musafir untuk berziarah makam Nabi SAW mengikut fatwa Imam Ibn Taymiyah adalah musafir maksiat. Maksudnya tak boleh sembahyang jamak dan qasar kalau kita tu musafir dengan niat nak ziarah makam Nabi SAW. Jadi ulama tak setuju lah. Ada pula ziarah makam Nabi maksiat, ziarah makam orang biasa pun dapat pahala. Kerana kefahaman yang silap terhadap hadis Nabi, la tushaddu bihal illa di salaf masajid. Tak boleh diikat tunggangan kecuali kepada 3 masjid. Ikat tunggangan ni kinayah kepada musafir lah. Jadi disebut situ Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Boleh kita musafir ke 3 masjid. Jadi kata Imam Ibn Taymiyah itu dalil tak boleh musafir untuk ziarah makam Nabi. Sebab yang boleh musafir cuma 3 masjid. Jadi pendapat beliau ni ditolak. Kenapa? Kerana konteks hadis Nabi SAW itu cerita tentang masjid. Jadi kalau semata-mata nak semayang di masjid, tak perlulah sampai musafir. Kalau kita orang sini, Shah Alam Seksyen 13, datanglah semayang di sini. Tak perlu nak musafir ke Terengganu sebab ada masjid Kristen, ada masjid terkampung. Oh, aku nak pergi semayang di sini. Ada pula di Brunei masjid apa, ada pula di Indonesia masjid apa. Tak disuruh. Sama je. Semayang di sini, semayang di Brunei, semayang di Indonesia, sama je. Tapi kalau di Masjidil Haram nak musafir, silakan, sebab digandakan. Semayang di Masjidil Haram 100,000 kali kan. Dan di Masjid Nabawi digandakan, begitu juga di Masjid Al-Aqsa digandakan pahala. Jadi bolehlah musafir untuk semayang di 3 masjid. Tapi ziarah kubur cerita lain. Sebab kalau dikatakan tak boleh musafir kecuali ke 3 masjid, habis orang yang musafir menuntut ilmu, habis orang musafir ziarah keluarga, habis orang yang musafir kerana berniaga, bukan pergi masjid ni.
Tak boleh juga? Tak. Ini tujuan lain. Yang kata tak boleh itu kalau untuk masjid, ya, tak perlulah. Tapi disalahfahami, dikatakan jarak makam Nabi itu musafir yang maksiat. Kalau musafir maksiat itu musafir nak minum arak, musafir nak pergi berzina, musafir pergi Las Vegas, buat apa? Buat judi. Itu kalau dia semayang pun boleh, memang wajib dia semayang walaupun dia buat maksiat, tapi tak boleh jamak, tak boleh kosong. Sebab jamak kosong ni kemudahan. Agama tidak bagi kemudahan untuk orang buat maksiat, termasuk nak tengok bola. Itu je. Tengok bola tu boleh, tapi ada unsur dosa. Sebab di sekarang ni boleh kalau batu zon tengok bola memang tengok aurat orang. Berat sangka kita lah, jarang kita tengok main bola tutup aurat. Jadi sengaja melihat aurat orang tu haram. Kita pergi musafir pula untuk buat benda haram. Tak boleh jalan jamak kosong. Malah orang singgah di masjid, orang singgah masjid ni kan main tengok bola. Tak apalah, malah pun ceritanya hukum. Ustaz kata tak ada semayang kalau tengok bola. Bukan tak ada semayang, wajib semayang, cuma tak ada jamak kosong. Semayang macam biasa. Tapi jangan kata Ustaz fatwa main bola haram lah, ataupun tengok bola haram. Setakat main bola, tengok bola tu tak haram. Tapi benda yang berlaku dengan pendedahan aurat dan sebagainya tu, ataupun seumpamanya benda tu lawa, maka tidak dipermudahkan dalam syariat benda yang lawa. Baik. Jadi tawassul ni hukumnya sunnah. Dan Nabi SAW sendiri dalam kes ni, walaupun Nabi tak ajar, Nabi tak kata kalau kamu berperang nanti doa secara tawassul baru kamu menang. Tak, Nabi tak ajar, tapi sahabat buat dan Nabi iktiraf. Lagi yang keberapa? Yang ke-10. Sebenarnya kalau orang yang nak faham tak perlu sampai 10 dalil lah. Kalau dia nak cari kebenaran 1-2 dalil dah cukup untuk dia sekurang-kurangnya berlapang dalil. Tak mesti dia setuju dengan kita, tapi dia kata, oh Masya Allah, rupanya kawan-kawanku yang mereka benda-benda yang baik ni ada juga sandaran ni, ada juga dalil. Kok sampai 10 pun tak mau terima lagi, terpulanglah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu kasih, tapi Allah Ta'ala bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Tayamum asalnya disyariatkan untuk orang yang nak solat tapi nak berwuduk tak ada air. Oleh kerana tak ada air, digantikan dengan debu. Tapi digantikan dengan debu tu muka dengan tangan saja, bukan sampai ke kepala dan kaki tak. Tapi satu malam sahabat Nabi Sayyidina Amr bin Al-As, dia bermimpi, dan bukan mimpi biasa, mimpi yang menyebabkan dia kena mandi wajib, mandi mengangkat hadas besar. Tapi cuaca sangat sejuk. Jangan bayangkan cuaca sangat sejuk macam di Malaysia ni. Cuaca sangat sejuk macam di Malaysia ni boleh gagah mandi lagi. Cuaca sangat sejuk di negara yang ada musim sejuk itu macam mandi ais, atau lebih sejuk pada ais. Kan ada yang negatif berapa, negatif 10, negatif berapa, jadi sejuk. Jadi dia pun fikir ijtihad dia kata tayamum je lah daripada mandi air sejuk macam ni. Dah dia tu angkat hadas besar dengan tayamum, jadi imam. Jadi imam solat subuh. Jadi bila sampai cerita tu pada Rasulullah SAW, Rasulullah tanya lah, macam boleh pun kamu sembahyang angkat hadas besar pakai tayamum? Nabi SAW tak pernah ajar apa? Dia ijtihad, dia baca ayat Quran, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah berfirman, jangan kamu bunuh diri kamu sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala tu mengesahani kepada kamu. Jadi soalan tak bagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya mati saya sejuk, kan boleh mati kan kalau sejuk. Jadi Allah larang bunuh diri. Jadi Nabi SAW senyum. Nabi tak larang, Nabi senyum. Maksudnya Nabi setuju. Kan tu cantik ya, sikap Nabi SAW sendiri baginda mengiktiraf ijtihad daripada para sahabat selagi mana ijtihad tu ada dalil dia. Dua orang sahabat musafir, itu kisah tayamum juga. Jadi bila nak semayang cari air tak jumpa, cari tak jumpa, akhirnya tayamum semayang, dua-dua semayang. Kemudian terus kamu musafir jumpa air,
Bila jumpa air, seorang sahabat berfikir, tadi aku sembahyang dengan tayamum sebab tak ada air. Sekarang dah ada air, aku kena wudu sembahyang lagi sekali. Itu orang yang mengatakan zaman Nabi tak ada mazhab, itu buktinya ada mazhab. Jadi pendapat sahabat tadi atau mazhab sahabat tadi adalah kalau kita dah sembahyang dengan tayamum tapi jumpa air, maka kena sembahyang lagi sekali. Tapi kawan dia mazhab lain, pandangan lain. Dia kata, tadi aku sembahyang dengan tayamum, sembahyang aku dah sah. Kalau sembahyang aku dah sah, apa aku nak sembahyang lagi sekali? Jadi dia tak sembahyang, sembahyang sekali je. Jadi ada dua mazhab. Zaman Nabi SAW dah ada mazhab. Tinggal lagi mazhab zaman Nabi SAW ni biasanya tak berkembang lah. Sebab Nabi masih ada boleh rujuk pada Nabi. Nanti Nabi SAW akan memutuskan. Jadi bila balik jumpa dengan SAW, diceritakan kisah tu, tengok cantik. Kepada yang tak semayang lagi, dah saja dia semayang sekali saja. Apa komen Nabi? Nabi SAW bersabda, asab tas sunnah. Kamu buat kekena dengan sunnah. Tengok, kalau perangai sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ni, kalau satu benda dah sunnah, satu lagi mesti bid'ah maksudnya tu. Tak gitu. Kalau ada orang mati, kita buat makanan hantar ke rumah orang mati itu sunnah, maka kalau orang mati pula buat makanan jamu orang kampung, itu bid'ah. Kan itu logik mereka. Kalau baca surah Al-Kahfi mana jemaah itu sunnah, maka baca surah Yasin mana jemaah itu bid'ah. Macam gitu sifir dia. Sedangkan betul antara sunnah yang diajar Nabi SAW, kalau ada keluarga yang kematian ahli keluarga, maka kita tolong buat makanan. Sebab dia sedih lagi, tak ada mood nak masak. Kalau tak sedih pun sibuk ke bumi dan sebagainya. Jadi bila kita buat makanan untuk dia, membantu tu dapat pahala, menaikkan beban saudara. Tapi hukum ni, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum tu dia berpusing-pusing ikut illah ni. Ada illah, ada hukum. Tidak ada illah, hilang hukum tu. Jadi illah sunat kita bagi makanan kepada keluarga si mati adalah membantu keluarga si mati makan dengan beban ni. Tapi takdirlah keluarga si mati tu kita dapat tahu dah ada 5 keluarga hantar makanan di rumah dia. Dia pun dah tak terhabis dah. Dia kata dia siapa nak ada makanan lebih. Ketika itu dah tak sunat lagi kita hantar makanan kepada dia. Sebab barangkali membazir, dia terpaksa buang. Contoh. Dan juga hadis itu tidak menjadi dalil melarang kalau keluarga semati ada kelapangan. Jadi keluarga semati dah sempit, tak ada masa nak masak. Tak kena keluarga semati ada kelapangan. Manalah zaman moden yang menggali kubur orang lain, yang buat keranda orang lain, cuma duit saja. Jadi ada duit, semua orang buat. Jamu makan pun pakai caterer saja. Oh, free boleh. Malam ni saya nak buat jamu. Berapa orang? 100. Okey. Siap buat. Jadi keluarga semati tak ada terbeban. Niat dia kenapa nak jamu orang makan? Dia kata nak sedekah bagi pihak semati. Jamu makan tu kan boleh kita nak sebagai sedekah makanan kepada orang. Jadi sedekah ijma' ulama, maksudnya sebahkan sampai pahala pada semati. Jadi apa masalah? Kalau itu niat dia yang dibuat dikatakan kunduri arwah tu, dengan niat dia ialah sedekah bagi pihak semati, sepakat ulama mengatakan sampai, jadi tak ada masalah. Jadi tak semesti satu benda sunnah maka satu benda lain jadi bid'ah. Jadi Nabi SAW sendiri apabila Nabi SAW bersabda kepada yang tak solat lagi sekali itu, asabtas sunnah, kamu buat terkena dengan sunnah, Nabi tak kata kepada yang solat 2 kali itu fa'altal bid'ah, hang ni buat bid'ah. Nabi SAW bersabda walakal ajru marratan, bagi kamu pahala 2 kali. Kan cantik. Nabi meraihkan mazhab yang berbeza. Kita terlampau strict dengan mazhab kita. Kalau kita cenderung kepada misalnya doa kunut subuh tak sunat, terus kita bid'ahkan orang yang baca doa kunut. Tak bolehlah macam tu. Sebab masing-masing ada dalil. Imam Ahmad bin Hanbal, fatwa beliau doa kunut tak sunat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, fatwa beliau doa kunut sunat, sunat subuh. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid Imam Syafi'i, tidak dibid'ahkan guru dia, mana didoakan guru dia sentiasa dalam sembahyang. Kan cantik ulama-ulama. Datang kita mengaji di overseas 3-4 tahun, 4-5 tahun, balik semuanya bid'ah.
Baik, faedah. Riwayat ini jelas menunjukkan Rasulullah SAW membolehkan adanya inisiatif baru yang 10 tadi. Ikutlah, tak perlu nak hafal 10. Sekadar nak meyakinkan diri kita, ingat 1-2 contoh dah cukup dah. Bahawa inisiatif baru yang dikaitan dengan doa, yang dikaitan dengan bacaan, walaupun tidak diajar atau tidak diamalkan oleh baginda sendiri, selama mana ia tidak terkeluar daripada batasan syariat, Nabi SAW membolehkan. Dan kebenaran ni, izin ni, kebenaran di sini bukan maksud the truth. Kebenaran di sini maksudnya consent ataupun approval. Tidaklah khusus kepada sahabat saja. Ikutlah ada orang kata, oh itu sahabat buat, boleh lah, orang lain tak boleh buat. Tak, bukan. Malah diberi juga kepada para ulama yang benar-benar ahli dalam bidang ini, yang sudah mampu menjiwai ruh syariat secara mendalam dan sempurna. Kenapa salah pada ulama saja? Sebab dia ahli dalam bidang itu. Takkan kita nak salah sesuatu bukan pada ahli? Kan kita dah pernah bagi contoh ulama salim mana pun kita tak benarkan dia buat apa terbang, sebab bukan bidang dia, walaupun dia ahli. Jangan pula kita benarkan tukang bawa kapal terbang buat fatwa, sebab bukan bidang dia. Jadi di sini kenapa kita kata ulama dibenarkan? Sebab mereka ahli, mereka warasatul anbiya, pewaris Nabi dalam ilmu dan membimbing umat. Kalau ikut kita, payah pula nanti. Kan ada orang kata dia berzikir dalam segenap keadaan. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan dalam keadaan baring. Ulama-ulama tafsir mengatakan fi jami'i ahwalihim. Pada setiap keadaan dia itu dituntut berzikir. Ada keadaan lain selain daripada berdiri, duduk dan berbaring? Ada saat berjogging berdiri. Ada juga orang yang peracuk ketika dia terjun daripada kapal terbang, nak kata berdiri tak, nak kata duduk pun tidak, nak kata terbaring pun tidak. Sedang dalam keadaan menjunah pun kalau boleh dia berzikir. Dah elok lah pun berzikir, mana tahu peracuk tak terbuka, mati dalam keadaan berzikir. Tapi kok ada orang yang bukan ulama kata dia oleh kerana zikir dalam setiap keadaan pun dia ambil gitar berzikir sambil main gitar. Itu dah jadi main-main dengan agama, istihza dengan agama, ataupun berzikir campur laki perempuan bukan mahram dan sebagainya. Ini ajaran sesatnya banyaklah macam tu bagi orang seronok. Tak seronok tutup lampu berzikir laki perempuan. Perempuan muda aja perempuan tua tak seronok pula. Jadi waktu diserah pada ulama. Kalau diserah pada orang-orang yang juhalat, itulah jadi agama. Dibuat sesuka hati itu dah jadi bid'ah yang susah. Baik. Takrir, Allah Alam. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Macam mana kita lihat periktirafan daripada Nabi SAW menunjukkan bahawa ada di sana perkara-perkara baru yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Tak nak sebut bid'ah hasanah pun tak apa, tapi ada perkara baru yang diiktiraf oleh syarak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa anzil akhlaqana wa azim wajhana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.